Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita mengadakan live ataupun siaran langsung pada petang ini. Sekarang pukul 5.10 dan saya mengucapkan selamat menunaikan solat asar. Sebaik-baik solat itu adalah solat di awal waktu lah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang telah saya janjikan, seperti mana yang telah saya iklan minggu lepas, bahawa minggu ini kita akan mula start ulang kaji buku Tahsin Tajwid, bimbingan Tahsin Tajwid Al-Quranul Karim, Qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Asy-Syatibi. Dia kata sini pendekatan mudah dan lebih berkesan. Jadi jika yang berminat untuk mendapatkan buku ni, Tahsin Tajwid ni, boleh order daripada Shopee lah. Dalam Shopee ada jual. Link saya ada bagi dah itu. Ataupun kalau tak jumpa link tu, boleh masuk dalam aplikasi Shopee dan tulis type Tahsin Tajwid. Nanti dia akan naiklah gambar macam ni. Harga dia lebih kurang 40 lebih macam tu lah, 45 kalau tak silap saya. Boleh order daripada situ lah. Jadi buku ni dia membantu kita lah, membantu kita untuk memberi kefahaman. Sebab dalam buku ni dia ada gambar makhraj dan dia ada huraian tentang sifat huruf, makhraj dan hukum-hukum yang lain, insya-Allah. Jadi petang ini kita mula muzakarah ataupun ulang kaji kitab ni, insya-Allah. Yang mana berminat boleh sama-sama kita follow, insya-Allah, sama-sama kita ulang kaji balik khususnya berkaitan makhraj, sifat dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya ulang, yang mana yang berminat untuk mendapatkan buku ni boleh order daripada Shopee lah. Masuk dalam aplikasi Shopee, type Tahsin Tajwid, insya-Allah dia akan keluar gambar macam ni lah. Harga dia lebih kurang dalam 40 lebih. Yang syoknya dalam kitab ni dia ada gambar rajah. Gambar rajah tu yang membantu kita untuk memaham berkaitan sifat dan makhraj huruf. Baik, kita buka dulu. Baik, depan ni adalah tajuk-tajuk dia. Tajuk dia kata aluan penyusun, kata aluan pentasheh, riwayat hidup Imam Asim, Imam Hafs, Imam Asy-Syatibi, Imam bin Al-Jazari, carta sanad dan sebagainya. Yang tu kita boleh baca sendiri. Baik, kemudian kita masuk inilah tajuk petang ni. Tajuk petang ni kita bincang dulu berkaitan dengan alat pengucapan, komponen anggota, peti suara, pembahagian lidah, jenis gigi, harakat. Ini tajuk-tajuk dah. Sifat huruf, 17 pecahan sifat huruf, sifat berlawanan, sifat jahar, hamas, hams, sifat syiddah, tawassut, rakhawah, sifat isti'ala dan istifal, sifat itbaq, fitah, sifat izlaq, ismaq, sifat unggul. Sifat unggul ni sifat yang tunggal. Kemudian makhraj huruf, 17 makhraj huruf, makhraj halqum, makhraj lidah, makhraj bibir, makhraj rongga mulut, makhraj hidung, makhraj hamzah. Semua ni lah tajuk-tajuk yang terdapat dalam buku ni, insya-Allah. Baik, untuk petang ni kita mulakan dengan muka surat 15 lah. Muka surat 6 sampai 14 tu kita boleh baca sendiri lah. Kita terus masuk kepada muka surat 16. Ni semua tajuk-tajuk dia ni. Kata aluan ni kita baca sendirilah. Baik.
Mari kita masuk muka surat 16. Mari kita masuk muka surat 16 insya-Allah. Baik. Tajuk petang ni okey, petang ni kita nak bincang berkaitan muka surat 15 muka surat 15, iaitu alat pengucapan. Alat pengucapan. Baik. Ni. Baik. Komponen anggota lah. Komponen anggota. Sebelum kita masuk bicara tentang makhraj sifat huruf, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengenali komponen anggota. Komponen anggota. Yang pertama sekali ni yang dia tunjuk kat bawah ni adalah al-halqu. Nama bahasa Arab dia al-halqu. Bahasa kita panggil halqum. Saya halqum ni pun bahasa Arab ni. Bahasa kita panggil kerongkong ni, kawasan ni. Kawasan ni dia panggil al-halqu ataupun halqum, kerongkong. Baik, yang kedua al-jawfu. Al-jawfu ni kawasan ni. Kalau ikut tu jawfu ni kawasan dia ada jauf bahagian sini, bahagian kerongkong, dan jauf bahagian mulut. Jadi jauf ni rongga lah, maksud dia rongga. Rongga maksud dia kawasan yang ada ruang lah. Di halqum kita ada rongga, dan di kawasan mulut kita pun ada rongga lah. Rongga adalah maksudnya tempat yang ada ruang. Ni rongga. Baik, ni komponen anggota lah yang kita kena kenal. Kalau yang ni pun kita tak tahu, jadi masalah lah. Kita nak belajar kepada makhraj kita jadi masalah. Baik, yang ketiga lelangit keras. Bahasa Arab dia panggil al-hanaqul a'la. Ni lelangit keras ni kawasan ni. Lelangit keras. Kalau belakang ni lelangit lembut. Belakang ni lelangit lembut. Kalau depan ni kawasan ni lelangit keras. Belakang ni lelangit lembut. Lelangit keras bahasa Arab panggil al-hanaqul a'la. Kemudian yang keempat al-khaysyumu. Waalaikumsalam. Nama apa? Juk Halset. Waalaikumsalam lah. Terima kasih. Tolong share lah. Tolong share. Petang ni kita mula belajar ni. Kita mula ulang kaji apa ni? Kitab ni, Tahsin Tajwid. InsyaAllah kitab ni mudah sikit. Saya dah ada gambar lah. Baik, yang keempat komponen anggota dinamakan al-khaysyumu. Ni hidung lah. Bahasa kita panggil hidung ni kawasan ni. Tempat dengung ni, tempat dengung. Bahasa Arab panggil al-khaysyumu. Baik, seterusnya yang kelima asy-syafatani. Syafatani dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas dan bibir bawah. Asy-syafatani dua bibir. Ni tempat ni lah dia tunjuk ni. Yang keenam al-asnanu. Al-asnanu iaitu dua gigi nah, gigi atas dan gigi bawah. Gigi atas dan gigi bawah, nama bahasa Arab dia al-asnanu. Erti dia dua gigi. Dan yang ketujuh al-lisanu. Al-lisanu maksudnya lidah. Lidah kita ni merah ni. Yang warna merah ni semua lidah lah. Ni ujung lidah, ni tengah lidah, ni pangkal lidah, ni tepi lidah. Semua ni kita kena kenal. Kalau yang ni pun kita tak kenal, jadi kita nak belajar makhraj ni susah nak faham lah. Ni semua ni dipanggil komponen anggota ataupun alat-alat anggota lah, anggota mulut, anggota yang komponen-komponen dia lah yang melibatkan makhraj huruf. Baik, seterusnya bawah ni peti suara iaitu tempat suara, sekatan suara tu. Baik, ni gambar dia lah. Ni peti suara ni bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Ni peti suara. Dia kadang-kadang tertutup, kadang-kadang terbuka, mengikut huruf-huruf yang kita sebut lah. Kalau huruf tu kuat, dia tutup sikit. Kalau huruf tu lemah, dia terbuka sikit. Dia tengok sifat huruf tu macam mana. Ni yang bintik-bintik ni dipanggil tapak lidah. Ni tapak lidah di sini lah. Ni dekat dengan pangkal lidah ni. Tapak lidah di sini. Ni bintik-bintik ni. Kemudian di sini ni kawasan dekat-dekat ni. Nama dia epiglotis ni, kat kawasan ni. Ni kawasan dengan halqum juga ni, dekat dengan halqum. Di sini kawasan ni. Nama dia epiglotis. Kemudian bawah ni peti suara ni ada lubang ni. Yang ada lubang ni dipanggil peti suara.
tempat suara keluar. Okey, seterusnya ini sebagai pengenalan lah. Seterusnya pembahagian lidah. Baik. Maaf nak bergoyang sikit. Bergoyang sikit. Baik, pembahagian lidah. Lidah kita dia ada bahagian-bahagian dah. Lidah kita ni lidah kita ni. Lidah kita. Baik. Yang mana nak dapatkan buku ni boleh beli daripada Shopee. Boleh beli daripada Shopee lah. Dalam Shopee ada jual. Type dekat Shopee Tahsin Tajwid. Tahsin Tajwid, dia akan naik gambar buku ni. Jadi buku ni mudah, dia ada gambar, dia ada penerangan, insya-Allah kita mudah faham. Baik, ini pembahagian lidah kita. Yang belakang sekali ni dipanggil jadrul lisanu. Jadrul lisanu. Arti dia tapak lidah ni. Belakang ni tapak lidah. Ini dalam mulut kita ni. Hak belakang sekali ni dipanggil jadrul lisanu, iaitu tapak lidah. Kemudian depan sikit dipanggil pangkal lidah, tempat huruf qaf, tempat huruf kaf di sinilah. Pangkal lidah, aqsal lisanu. Aqsal lisanu. Tu. Kemudian depan ni bahagian ni tengah lidah lah. Tengah lidah. Bahasa Arab panggil wasatul lisanu. Wasatul lisanu, iaitu tengah lidah. Di sini tengah lidah. Tengah lidah di sini. Dan depan sikit lagi tarful lisanu. Bahasa Arab panggil tarful lisanu. Maksud dia depan lidah. Depan lidah. Ni depan lidah sini. Yang ni kita kena tahu semua ni. Kalau kita tak tahu, kita nak belajar makhraj jadi susah nak faham. Jadi yang ni kita kena tahulah. Kemudian seterusnya ra'sul lisanu. Ra'sul lisanu, hujung lidah. Di sini dipanggil hujung lidah. Ni kadang-kadang hujung lidah pun tak tahu tak mana. Sinilah hujung lidah. Ni pangkal lidah. Ni pangkal lidah, ni tapak lidah, belakang ni tapak lidah. Pangkal lidah, tengah lidah, depan lidah, hujung lidah. Ni bahasa Arab dia lah. Kalau tapak lidah jadrul lisanu, tapak lidah belakang ni. Kalau aqsal lisanu, pangkal lidah. Kalau wasatul lisanu, tengah lidah. Kalau tarful lisanu, depan lidah. Kalau ra'sul lisanu, hujung lidah. Ra'sul tu asal dia kepala, ketua. Tapi kalau lidah ni hujung lah maksud dia. Kemudian hafatul lisanu, tepi lidah. Tepi lidah ni kawasan ni yang ada hitam ni. Tepi lidah ni tempat huruf dad. Tempat huruf dad di tepi lidah ni. Ni tepi lidah. Ni belah kanan lah, belah kiri yang ni. Tepi lidah. Baik. Minta tolong share. Minta tolong share lah. Suara perlahan lah. Tunggu sebentar. Okey. Jana suara okey tak? Dengar okey tak suara? Okey. Okey, kemudian pembahagian lidah. Pembahagian lidah kita tengok nah. Okey, yang kat depan yang ni yang hujung sekali ni dipanggil ra'sul lisanu. Ni hujung lidah ni. Hujung lidah ni dipanggil ra'sul lisanu, hujung lidah. Kemudian atas sikit dipanggil depan lidah, tarful lisanu. Depan sikit tarful lisanu. Kemudian di sini bahagian yang warna hijau ni, yang warna hijau ni wasatul lisanu. Yang hijau ni wasatul lisanu, iaitu tengah lidah. Tempat keluar shin, jim dan ya. Tu. Kemudian di sini yang warna kuning ni dipanggil pangkal lidah. Aqsal lisanu, pangkal lidah ni yang warna kuning ni. Kemudian yang biru ni belakang pada pangkal tu dipanggil tapak lidah. Jadrul lisanu. Jadrul lisanu. Baik, sekali lagi hujung lidah yang ni, hujung lidah ra'sul lisanu. Hak warna purple ni depan lidah, tarful lisanu. Tengah lidah wasatul lisanu, warna hijau. Hak kuning ni aqsal lisanu, pangkal lidah. Kemudian yang biru belakang sekali ni dipanggil jadrul lisanu, tapak lidah, tapak lidah. Okey, itu sebagai pengenalan pembahagian lidah. Baik. Okey, buku ni boleh beli dekat Shopee lah. Siapa nak dapatkan buku ni boleh beli pada Shopee. Shopee ada jual lah, RM45 kalau tak silap saya. Boleh type dia punya nama Tahsin Tajwid. Type dia punya Tahsin Tajwid, insya-Allah dia akan naik harga dia lebih kurang RM45 kalau tak silap saya. Baik, kemudian bergoyang sikit lah. Okey, saya stand tak ada, susah sikit. Stand ni pendek sangat. Okey.
Seterusnya jenis gigi. Jenis gigi. Lepas kita tahu bahagian jenis-jenis lidah tadi, hujung lidah, belakang lidah, pangkal lidah semua tu. Kemudian kita masuk pula jenis gigi. Kita tengok sini. Ni gigi bahagian rahang bawah. Gigi bahagian rahang bawah ni, rahang bawah. Ni rahang bawah lah. Gigi bahagian rahang bawah. Kemudian yang ni pula gigi rahang atas. Gigi rahang atas. Baik, kemudian kita tengok yang warna kuning ni. Yang warna kuning yang depan ni, yang ni warna kuning, yang ni warna kuning. Nama dia Al-Thanaya. Al-Thanaya maksud dia gigi kacip depan. Gigi kacip depan ni. Yang warna kuning ni nama dia gigi kacip depan. Yang ni gigi kacip bahagian atas. Yang ni gigi kacip rahang bawah. Yang ni rahang atas. Kemudian yang sebelah gigi kacip tu warna merah dua tu. Sini pun ada, sini pun ada, dan rahang bawah warna merah ni. Yang ni dipanggil bahasa Arab panggil apa? Ar-Raba'iyat. Gigi kacip tepi. Gigi kacip tepi ni. Yang merah ni gigi kacip tepi. Ni rahang atas. Gigi rahang atas. Yang ni gigi rahang bawah. Pastikan kita kenal lah. Yang ni dipanggil kacip, gigi kacip tepi. Yang ni gigi kacip depan. Yang kuning ni gigi kacip depan. Yang merah ni dua ni gigi kacip tepi. Kemudian yang hijau ni pula dua ni yang hijau ni. Ni pun sama juga. Ada yang ni rahang atas, yang ni rahang bawah. Okey, yang hijau ni dipanggil bahasa Arab Al-Anyabi. Gigi taring. Yang hijau ni gigi taring. Yang hijau ni gigi taring. Gigi taring, yang ni gigi taring atas, warna hijau ni. Yang ni gigi taring bawah, warna hijau. Kemudian sebelah gigi taring tu, dua tu, ni warna nak macam hijau juga tapi biru kot. Biru suam-suam tu. Biru muda kot ni. Baik, nama dia Ad-Dawahik. Gigi geraham kecil. Gigi geraham kecil. Ni. Yang ni gigi rahang atas. Dua ni gigi geraham kecil. Kemudian seterusnya yang putih ni, tiga ni. Ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang ni 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang warna putih ni dinamakan gigi geraham. Yang ni gigi geraham bawah. Yang ni gigi geraham atas. Putih ni. Nama dia At-Tawahin. At-Tawahin. Kemudian seterusnya yang last sekali belakang ni. Belakang ni last sekali selepas pada gigi geraham tu. Dipanggil An-Nawajid. An-Nawajid, gigi geraham bongsu. Gigi geraham bongsu. Okey, habis. Yang ni rahang atas, yang ni rahang bawah. Habis. Kemudian seterusnya kita tengok pula, kita kenal, kita berkenalan pula dengan berkaitan harakat. Harakat ni baris. Harakat maknanya baris. Yang pertama kasrah. Kasrah, tengok bentuk mulut macam mana? Tu nampak tak? Peti, dia punya suara ada sini. Peti suara sini dan sini dia punya suara tu. Kasrah, mulut kita macam mana? Menurunkan rahang ke bawah. Apabila kita baca huruf yang berbaris kasrah, mulut kita lebih kurang macam ni lah. Senyum. Ri, ki, mi. Yang ni kena tengok mulut guru lah. Menurunkan rahang ke bawah. Rahang bawah ni kena lebarkan. Tu. Mulut kita lebih kurang ni lah. Bila kita baca huruf yang baris dari bawah kasrah, mulut lebih kurang macam ni lah. Menurunkan rahang ke bawah. Ri, ki, mi. Yang ni kita kena belajar tengok mulut guru. Kemudian apabila huruf berharakat dhammah, nampak tak gambar raja? Bibir kita lebih kurang macam ni lah. Huruf yang berbaris dhammah, bibir kita muncung. Mu, ku, lu, tu. Tengok mulut. Sebab ni kena belajar Quran ni kena tengok mulut guru lah. Huruf yang berbaris dhammah kena muncung bibir. Inilah lebih kurang macam inilah gambar ni. Baik. Kemudian pula apabila huruf berbaris fathah baris atas, maka mulut kita kena buka. Bibir normal. Kena buka lah.
ma, ka, ta, tha. Kena buka sikit. Tu. Mulut kita lebih kurang macam ni lah. Okey, habis. Itu berkaitan dengan harakat. Okey, sekali lagi, siapa yang nak dapatkan buku ni boleh order daripada Shopee. Buku ni nama Tahsin Tajwid. Tahsin Tajwid lah buku ni, insya-Allah. Yang berminat nak mendalam, nak ulang kaji berkaitan makhraj, sifat huruf, boleh beli dalam Shopee. Ada jual dalam Shopee lah. RM45, tak silap saya. Baik, minta tolong share lah. Yang mana belum share, tak tolong share. Ramai lagi ni yang tak tahu ni page ni. Baik, yang kedua muka surat 19. Muka surat 19 berkaitan sifat huruf. Tajuk sifat huruf adalah tajuk yang penting. Makhraj sifat huruf ni adalah tajuk yang penting yang mesti kita belajar. Kalau kita baca Quran dalam keadaan kita tak tahu makhraj, tak tahu sifat, tu yang jadi masalah. Sebutan kita tu jadi masalah. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama kita tengok dia kata 17 pecahan. 17 pecahan sifat huruf. Sifat huruf ni dia terpecah kepada 17. Yang pertama sifat berlawanan. Yang pertama sifat berlawanan ataupun sifat yang ada pasangan. Sifat yang ada lawan. Hams lawan dia jahar. Rakhawah lawan dia syiddah. Tawassut ni adalah sifat pertengahan di antara rakhawah dan syiddah. Istifal lawan dia isti'la. Infitah lawan dia itbaq. Isma' lawan dia izlaq. Tu lawan, sifat yang ada lawan lah. Ni yang bahagian yang pertama. Sifat yang berlawanan. Yang kedua sifat unggul. Sifat unggul ni maksudnya sifat tunggal. Sifat tunggal sifat yang tidak ada lawan. Sifat yang tidak ada lawan. Yang sebelah ni sifat yang berlawanan. Yang sebelah ini sifat yang tidak ada lawan. Tafashi, lin, gunnah, inhiraf, safir, istitalah, takrir, qalqalah. Qalqalah ni terbahagi tiga. Sughra, qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah wusta. Dalam ni dia kata sughra, kubra, wusta. Dalam kitab lain dia kata sughra, kubra dan akbar. Cuma beza istilah sahaja. Tapi hak tulah lah. Kemudian sifat berlawanan. Sifat berlawanan. Dia kata sini nafas angin. Nafas angin. Nafas angin macam mana tu? Hams. Hams adalah sifat huruf. Apa maksud hams? Iaitu terlepas. Hams artinya terlepas nafas, berangin. Terlepas nafas, berangin. Huruf dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ini adalah huruf yang bersifat dengan hams, iaitu terlepas nafas ataupun berangin. Apabila kita sebut huruf ni, pastikan ada angin yang terlepas. Pastikan ada angin yang terlepas, yang dikatakan nafas. Kita macam mana kita nak kesan dia? Kita matikan huruf ni. Kita matikan huruf fa, kita matikan huruf ha. Contoh dia af. Ada angin. Nak tahu mana angin tak ada angin ni, kita kena letak tangan di depan mulut kita. Bila kita sebut huruf fa mati tu af, pastikan letak tangan di mulut kita, mesti ada angin. Kemudian ha, ih, ada angin. Tha, ath, ith, uth, ada angin. Ih, ha, ada angin. Ash, ish, ush, ada angin. Ikh, ada angin. As, is, us, ada angin. As, is, us, ada angin. Ak, ik, uk, ada angin. At, it, ut, ada angin. Kemudian hams artinya terlepas nafas ataupun angin. Lawan dia adalah tertahan. Tertahan apa? Tertahan nafas. Maksudnya sebutannya tidak ada angin. Sebutannya tidak ada angin. Huruf dia apa? Hurufnya selain daripada yang ni lah. Selain pada hak ni adalah huruf jahar. Contoh dia hamzah. Kita sebut a, i, u. Tidak ada angin. Nafas tertahan. Ab, ib,
ba. Huruf ba juga huruf yang bersifat dengan jahar, tidak ada angin yang keluar ketika sebut huruf ba. Tu antara dia lah, banyak lagi lah. Baik, kemudian dia kata kawalan angin yang keluar. Kawalan angin yang keluar. Tekanan pada makhraj huruf. Tu nampak ada lidah. Bila tekan sini, angin akan terkawal daripada keluar. Keadaan tekak kita tu, nampak tak? Keadaan tekak kita, apabila kita sebut huruf-huruf yang berlainan sifat, maka bentuk dia kadang-kadang jadi macam ni, tekak kita. Kadang-kadang peti suara kita terbuka macam ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita sebut huruf tu kadang-kadang sifat dia tak sama. Ada sifat yang kuat, ada yang sifat yang lemah. Jadi keadaan tekak kita macam ni lah, peti suara tu. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Yang tu tengok gambar lah. Kalau betul-betul memang susah lah nak tunjuk macam mana kan. Okey. Seterusnya sifat berlawanan. Sifat berlawanan, sifat yang ada lawan. Baik, rakhawah. Rakhawah ni terlepas suara. Terlepas suara iaitu bunyi. Dengan maksud mengalir. Mengalir suara tu, mengalir. Suara tu mengalir. Huruf dia apa? Huruf dia selain daripada yang ni. Selain daripada yang ni dan selain daripada yang ni. Kemudian rakhawah artinya terlepas suara ataupun mengalir suara. Lawan dia adalah syiddah. Bukan syaddah lah, syiddah. Kalau syaddah tu macam W tu. Tanda bacaan tu. Kalau syiddah maksudnya tertahan suara. Tertahan suara. Maknanya suara itu tidak mengalir. Huruf dia hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Ini semua huruf yang bersifat dengan syiddah. Apabila kita baca dia, suara tidak mengalir. Maknanya sebutan dia tak panjang. Kalau rakhawah, terlepas suara dengan maksud mengalir suara. Sebutan dia panjang sikit. Contoh dia huruf yang bersifat rakhawah adalah ha pedas. Ih, sebutan dia panjang. Huruf kha, ikh, tu antara huruf yang bersifat rakhawah lah. Ini lawan dia. Kemudian tawassut pula, sifat apa ni? Tawassut ini adalah sifat pertengahan. Sifat pertengahan di antara rakhawah dan syiddah. Dia duduk tengah-tengah. Nak terlepas sangat pun tidak. Nak kata tertahan sangat pun tidak. Duduk tengah-tengah. Nak kata terlepas sangat pun tidak. Nak kata tertahan sangat pun tidak. Huruf dia ada 5. Huruf dia ada 5. Lin Umar. Lin Umar. Huruf dia ada 5. Contoh dia kita sebut lam. Al. Dia tak terlepas sangat. Al, dia tak panjang sangat sebutan dia. Ataupun dia tak tertahan sangat. Al. Dia kena alham pertengahan saja. Nun, sebutan dia pun tidak terlepas sangat. Suara tak mengalir. Suara nun itu tak mengalir sangat. Ataupun tertahan sangat pun tidak juga. Dia duduk tengah-tengah. Kalau terlepas macam mana? An, dia panjang sangat, tak mau. Ataupun tertahan. An, dia nak pertengahan. Suratal ladzina an'am. Dia nak kata terlepas sangat pun tidak. Nak kata tertahan sangat pun tidak. Jadi dia sifat pertengahan di antara dua sifat ni. Ain pun sama, mim sama, ra pun sama. Tu sifat tawassut. Kemudian kawalan suara yang keluar. Kawalan suara yang keluar. Baik. Ni dia kata terbuka makhraj huruf. Bila terbuka makhraj huruf, tengok anak panah keluar daripada peti suara. Ni suara ni. Keluar daripada peti suara, ada pi gitu, keluar gitu. Ni terbuka makhraj huruf. Bila terbuka maka dia keluar sini. Maknanya lidah ni tak tutup. Lidah ni tidak menutup jalan suara nak keluar. Tu dipanggil terbuka makhraj. Yang ni pula tertutup makhraj huruf ni. Nampak tak lidah ni? Hujung lidah ni pi tutup. Pi tekan pada lelangit keras yang menyebabkan tertutup jalan untuk suara keluar. Tertutup. Yang ni terbuka makhraj sebab hujung lidah ni dia tak tekan pada lelangit. Tu.
Jadi ada ketika huruf apabila kita sebut dia dia terbuka makhraj, dan ada ketika huruf bila sebut dia tertutup jalan untuk suara keluar. Baik. Antaranya lam lam. Lidah kita mesti naik sini. Bila naik sini suara akan berlari ke tepi. Tu antara huruf lam lah. Lam. Dan ada lagi huruf-huruf yang lain. Baik, seterusnya dia kata pula bunyi. 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 Suara bunyi bibir, hujung lidah. Kemudian izlaq lancar. Izlaq ni sifat izlaq adalah sifat lancar. Maksudnya apabila kita baca huruf-huruf ni, fa, ra, mim, nun, lam, ba, sebutan dia lancar. Sebutan dia lancar. Itu maksudnya. Kemudian kerana apa lancar? Kerana 6 huruf ini tempat keluar dia ada di hujung lidah dan ada di bibir. Jadi apabila huruf itu tempat keluar dia di hujung lidah, hujung lidah ataupun bibir, maka sebutan dia jadi mudah nak keluar. Sebab huruf tu makhraj ada di kawasan hujung lidah dan bibir. Jadi bila nak sebut tu jadi mudah, lancar. Contoh dia huruf fa. Fa ni tempat keluar dia di bibir. Di bibir. Jadi bila nak sebut dia jadi mudah. Fa. Begitu juga ra. Ra di bahagian hujung lidah. Jadi apabila kita nak sebut dia jadi mudah. Ra. Mim. Mim pula bibir. Tempat dia bibir. Makhraj dia. Jadi nak sebut dia jadi mudah. Ma, mi, mu. Kalau nun hujung lidah. Hujung lidah tekan di langit keras. Jadi nak sebut dia pun mudah. Na, ni, nu. Lam. Hujung lidah juga. Tekan pada ni atas ni, langit dekat gusi ni. La, li, lu. Jadi mudah nak sebut. Ba bibir. Jadi mudah nak sebut. Sebab itulah dipanggil sifat izlaq. Izlaq maknanya lancar, kelancaran menyebut huruf-huruf tersebut. Kemudian seterusnya lawan bagi izlaq adalah itbaq. Izlaq lawan dia adalah itbaq. Itbaq ni maknanya himpit ataupun tengah lidah tu. Tengah lidah tu himpit. Menghimpit ke mana? Ke langit. Menghimpit ke langit ni, tengah lidah ni menghimpit ke langit keras. Bila menghimpit maka sebutan dia jadi tidak lancar, kurang lancar. Hurufnya adalah sad, dad, ta, dha. Jadi bila kita nak sebut dia tu jadi kurang lancar sebab tengah lidah itu menghimpit ke langit keras. Yang ni tak, yang ni lain. Yang ni dia tak menghimpit. Sebab huruf ini keluarnya daripada hujung lidah dan bibir, jadi mudah nak keluar. Okey, kemudian sifat isma'. Isma' maknanya sekat. Maaf lah, yang tadi izlaq lawan dia isma', silap lah, bukan yang ni. Yang ni lawan dia bawah ni, silap. Itbaq lawan dia infitah lah. Izlaq lawan dia yang bawah ni. Silap. Baik, jadi izlaq maknanya lancar. Kita lancar menyebut huruf-huruf ni. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Lancar. Sebab apa lancar? Kerana huruf tersebut makhrajnya di kawasan bibir dan hujung lidah. Lancar. Kemudian lawan dia adalah isma'. Izlaq lawan dia isma'. Isma' ni maksudnya tidak lancar, tersekat-sekat. Sebab apa? Sebab jauh makhraj dia daripada bibir dan hujung lidah. Walaupun ada huruf lain juga yang kawasan di hujung lidah, tapi kelancaran dia tak sama macam kelancaran huruf ra, nun dan lam yang berada di hujung lidah. Ada juga huruf isma' yang ada di hujung lidah, tapi dia kelancaran dia tu tak sama. Baik, seterusnya sifat itbaq. Itbaq ni yang tadilah. Sifat itbaq ni yang tadi iaitu himpit tengah lidah, merapat tengah lidah dengan langit keras sehingga akan meninggalkan sedikit ruang, maka menyebabkan sebutan sad, dad, ta, dha menjadi sempit, menjadi himpit, dan sebutan empat huruf ni menjadi tebal disebabkan terhimpitnya tengah lidah ini dengan langit keras. Lawan sifat itbaq adalah infitah. Infitah ni maksudnya terbuka, ni tengah lidah dengan langit keras ni terbuka lah, duk jauh. Duk jauh. Tengah lidah dengan langit keras ni duk jauh.
Bila jauh maka sebutan dia jadi nipis. Yang ni disebabkan tebal, sebutan dia tebal kerana himpitnya tengah lidah dengan langit keras. Tu dia maksud itbaq. Okey, seterusnya pangkal lidah. Pangkal lidah yang tadilah yang kita tunjuk tadi, pangkal lidah. Okey, pangkal lidah. Pangkal lidah yang belakang lidah tu. Belakang lidah dia ada ujung lidah, depan lidah, tengah lidah, pangkal lidah. Ni bahagian pelangkai belakang tu terangkat. Yang pertama isti'la. Sifat isti'la. Sifat isti'la ada 7 huruf. Huruf yang bersifat dengan isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Jadi 7 huruf ini apabila kita sebut dah, kita baca dah, maka bahagian belakang lidah ni terangkat. Ni bahagian pangkal ni, bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni. Bila kita sebut 7 huruf ini, maka bahagian belakang ni terangkat. Belakang lidah ni terangkat. Terangkat belakang lidah itulah dipanggil isti'la. Terangkat pangkal lidah. Lawan bagi sifat isti'la adalah istifal. Istifal ni adalah menurun. Pangkal lidah ni menurun. Menurun. Hurufnya lain pada 7 ni lah. Lain pada 7 ni, maka adalah huruf istifal. Contohnya huruf kaf, huruf apa? Huruf lam, mim, semua tu huruf istifal. Bila kita sebut huruf tu, pangkal lidah ni menurun. Baik. Okey, seterusnya sifat jahar. Sifat jahar dan hams. Sifat jahar dan hams. Jahar maknanya apa? Tertahan. Jahar apa dia? Jahar ni maksudnya tertutupnya tekak. Tertutupnya tekak. Mana ada tekak di sini ni. Di sini dipanggil kawasan tekak ni. Peti suara ni tertutup. Tertutupnya tekak ataupun tertutupnya peti suara. Di sini kawasan ni. Ni nampak anak panah naik ni. Suara dia keluar mula-mula di sini. Keluar di sini, keluar ke mulut. Ni. Jadi peti suara ni tertutup. Ni, tertutupnya tekak maksudnya tertutupnya peti suara. Dan tekanan yang kuat. Tekanan yang kuat pada makhrajnya, makhraj huruf yang bersifat dengan jahar lah. Antaranya hamzah. Tekanan yang kuat pada pangkal halkum dan menyebabkan tertutupnya tekak ni. Tekanan yang kuat pada makhrajnya menyebabkan tertahan nafas ketika menyebut huruf. Antaranya hamzah. Kita sebut hamzah a, i, u. Maka nafas kita tertahan. Nafas kita tertahan disebabkan tekanan yang kuat pada makhraj yang menyebabkan nafas tertahan dan dia punya tekak ni tertutup. Peti suara ni tertutup. Okey, lawan dia adalah hams. Lawan dia adalah hams. Hams maknanya terlepas nafas, terlepas udara, terlepas iaitu berangin. Hams iaitu terbukanya tekak. Tekak kita terbuka lah. Kalau hams, tekak kita terbuka ataupun peti suara ni terbuka. Kalau jahar, peti suara tertutup ataupun tekak tertutup. Terbukanya tekak dan tekanan yang lemah pada makhraj menyebabkan terlepas nafas ketika menyebut hurufnya, iaitu af, fa, af. Ada angin ya. Ada nafas yang keluar. Sebab apa? Sebab tekanan pada makhraj itu lemah. Af, ath, ash, akh, as, as, ak, at. Ada angin lah. Tu. Okey. Yang terakhir bawah ni, untuk petang ni yang terakhir, insyaAllah esok kita sambung ni. Yang terakhir bawah ni adalah carta dah. Dia buat carta. Hams, terbukanya tekak dan tekanan yang lemah pada makhraj menyebabkan terlepas nafas. Ni dia buat jadual lah, jadual. Huruf hams ada berapa, jahar ada berapa. Ni. Kemudian jahar, tertutupnya tekak
dan tekanan yang kuat pada makhraj menyebabkan tertahan nafas. Ni huruf ham. Sin, sad, kha, shin, ha, tha, ha, fa, ta, kaf ni adalah huruf hamz. Yang lain ni semua huruf jahar. Apabila kita sebut huruf jahar, maka tekanan kuat pada makhraj menyebabkan tertahan nafas. Ya, hamz, terbukanya tekak ataupun peti suara kerana tekanan yang lemah pada makhraj yang menyebabkan nafas terlepas. Jadi, kadar itu dulu untuk live petang ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan secara ringkas berkaitan ni makhraj ni, tuan-tuan dan puan sekalian dapat fahamlah. InsyaAllah, sekali lagi saya ulang, yang nak dapatkan buku ni boleh order daripada Shopee lah. Boleh order daripada Shopee. Nama dia Tahsin Tajwid. InsyaAllah, Tahsin Tajwid, insyaAllah, yang mana nak dapatkan boleh order daripada Shopee. Harga dia lebih kurang RM45 kot. Jadi buku ni mudah lah untuk kita nak faham berkaitan sifat dan makhraj huruf sebagai yang membantulah, insyaAllah. Jadi insyaAllah esok kita sambung muka surat 23 lah, pada waktu yang sama lah, antara pukul 5 hingga pukul 6 insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri, minta tolong share lah. Baik, jadi saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.